Menarik, saya saksikan satu program dalam BBC News beberapa hari lepas adalah tentang protes oleh sebahagian kecil rakyat Israel di pintu masuk Sharon Karim yang berdekatan dengan Rafah. Kerana mereka protes tidak membenarkan bantuan kemanusiaan itu melalui pintu masuk ini. Kerana setiap yang masuk Rafah kena lalui pintu ini. Alasan mereka adalah tebusan mesti dibebaskan. Dan kita lihat ketua protes itu ditangkap oleh pihak berkuasa polis Israel di sini. Tapi kalau kita perhatikan betul, yang protes tak mai 30-40 orang je dan dibawa kanak-kanak, bayi, remaja bersama-sama dengan protes. Dan ini interview reporter BBC dengan ketua protes itu, nama dia lebih kurang kejap lagi keluar nama dia. Saya tak ingat apa nama dia. Tentang Rod Benheim, iaitu yang menganjurkan protes ini. Dan beliau Ruth Benheim ini mengatakan bahawa selagi tebusan tidak dibebaskan, maka tidak dibenarkan masuk bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Dan reporter itu tanya sekali lagi, bagaimana dengan kanak-kanak, bayi-bayi seperti yang anda dukung ini, yang sekarang makanan hampir menjadi kebuluran famine. Ditunjuk gambarnya. Dan apa yang jawab? Bukannya jawapannya. Selagi Ruth Benheim ini mengatakan bahawa selagi tebusan itu tidak dibebaskan, maka selagi itu bantuan itu tidak dibenarkan masuk, akan dibuat protes. Jadi ini yang dikatakan sebagai tak ada beri kemanusiaan langsung terhadap yang membuat protes. Tapi ingin dinyatakan yang protes itu adalah minoriti, tak ramai dalam perkara ini. Dia orang protes bawa bayi, tapi bila ditanya tentang bayi Gaza yang kebuluran, dijawab cerita lain pula. Jadi sebab itu, syarikat bersama-sama dengan negara Eropah, memang Amerika telah memulakan apa yang telah dilakukan oleh Jordan dan Perancis, iaitu airdrop, tapi itu bahaya dan telah pun membunuh 2-3 orang mereka yang cuba mengambil barangan ini. Tapi cerita terbaru adalah untuk mengadakan koridor kemanusiaan melalui maritime. Dan dan ianya akan bermula di pelabuhan di Cyprus, dan askar Amerika Syarikat akan membina pelabuhan terapung berhampiran dengan tanah daratan Gaza. Dan yang paling pelik adalah Israel menyokong. Jadi kita tahu sebab apa sukarnya masuk bantuan kemanusiaan melalui jalan darat adalah kerana Israel juga. Dan saya tunjuk protes itu adalah mirip dasar dan polisi Netanyahu sebenarnya. Jadi inilah hakikatnya bahawa sukarnya masuk adalah bukan kerana Mesir, bukan kerana negara-negara Arab yang tidak mahu membantu, tapi lebih kepada Netanyahu ataupun Israel yang menyukarkan bantuan itu masuk. Kononnya Israel mengatakan bantuan itu perlu dipastikan tidak sampai ke pejuang HMS. Itu hanyalah alasan saja. Kita tengok bagaimana berjayanya maritime corridor ini yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, UAE dan beberapa negara Eropah.